Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat sharing tentang how to manage Google Classroom. Seperti kita tahu, sangat ramai sekarang ni guru-guru, pensyarah, pelajar menggunakan pembelajaran secara Google Classroom. Okay, ni saya menggunakan tablet. Okay, bila kita dah install Google Classroom dekat tablet, so macam mana kita nak manage penggunaan dia seperti kita berada betul-betul dalam kelas. Okay, so kita buka dulu Classroom kita. Okay, so bila you buka Google Classroom, you akan nampak lah semua subjek-subjek yang ada dalam Classroom you. Tu, kalau you daftar ikut subjek ataupun you daftar ikut kelas ke, itu terpulang. Okay, macam saya daftar ikut kod subjek. Okay, contohnya. Okay, katalah untuk subjek ni matematik 668 ni. Okay, so contoh di sini, saya letak di sini Okay, contoh ni bila you buka you punya kelas, you akan nampak ni semua. Okay, and then macam mana you nak pergi ke sini, you pergi kepada classwork ni. Okay, buka classwork. Okay, bila kita dah manage betul-betul classwork kita, so kita dapat lihat di sini. Nampak tak untuk kod ni? Kita boleh manage di mana notes kita, timetable, minggu ni kita nak ajar apa, and then kita boleh letak attendance. Okay, macam saya ni dalam group ni ada 2 group. Okay, dalam kelas yang ambil subjek ni ada dua kelas pelajar, 2 group. Jadi di sini macam mana saya nak handle 2 group ni dalam satu dewan yang besar. So saya anggap yang ni semua ni akan masuk satu dewan besar. Dia akan belajar di sini sebab nota dia sama. Okay, bahan yang kita akan bagi sama. Kita tak pecahkan kepada group by group. So kita akan pecahkan ikut syllabus untuk subjek Okay, so apa yang saya buat ialah, so dalam ni kita bahagi kepada attendance group ni. Contoh Okay, attendance ni saya ada 2 group. So saya buat attendance ni. Kita buka attendance. So okay, ni semalam yang ni. Jadi kita nak tengok berapa ramai pelajar yang datang. Okay, maknanya kelas ni ada 20 orang. Daripada 49 orang tadi, so ada 20 orang daripada kelas ni. Jadi macam mana saya handlekan? Okay, saya bagi assignment. Jadi pelajar yang saya bagi assignment pada tarikh kita ada kelas timetable tu, kemudian pelajar yang hantar lewat, dia orang kena assign kat kita sebelum pukul 6 contohnya saya buat. So pelajar yang assign selepas pukul 6, okay, nampak tak di sini? Okay, pelajar ni ditulis handle in okay, kalau tengok di sini, okay, nampak tak sini? Handle in dia done late kan? So maksudnya pelajar ni telah hantar lewat. So kita boleh detect lah pelajar yang hantar lewat. Okay, maksud dia masuk kelas lewat lah. So ada satu yang saya telah mark di sini. Okay, yang saya telah mark di sini, kita boleh mark pelajar tu berapa. Okay, contohnya macam mana kita nak mark. Okay, kita ambil satu contoh. Saya ambil satu yang pelajar hantar ni. Okay, kemudian okay, ni jawapan yang pelajar hantar dengan exercise kita bagi. So macam mana kita nak mark? Okay, kita tekan dekat pensel ni. Okay, so kita dah boleh mark di sini. Okay, kita boleh tukar ni. Warna ni ada macam-macam. Nak warna biru ke, okay, warna hitam. Okay, kita boleh mark lah. Okay, nak warna hijau, boleh mark. Kemudian kalau dah ni, kita save. Tekan save kan. Okay, tekan save. Kemudian bila tekan save, nanti kita boleh hantar balik kepada pelajar tu, dan kita boleh bagi markah kat dia Okay, so kita boleh letak ni markah berapa dekat sini, boleh add berapa markah dan return kepada pelajar. Alright.
Okey, itu salah satu cara nak markah pelajar. So seperti yang saya buat ni, seorang saya markah dia 50/100. So dia dah ada markah dia. Beginilah yang kita dah mark tu, kita hantar kat pelajar. Pelajar boleh tengok dekat mana dia betul, dekat mana dia salah. Okey? Okey. Contoh Okey, so saya boleh tulis markah dia. Okey, kita return back. Alright, kemudian okey, ini adalah kemudian daripada tadi juga, waktu kelas tu kita boleh berinteraksi dengan student. So dalam kelas, dalam waktu ni, contohnya ni pada tarikh Wednesday semalam, tarikh 15 hari bulan 4 2020, bagaimana saya berhubung dengan pelajar. So saya bagi semua materials tu, jadi pelajar baca dan fahamkan. Okey, saya bagi material dan saya bagi dalam bentuk video, dalam bentuk YouTube, dalam bentuk nota, exercise. So dia orang akan bertanya di sini. Okey. Ini adalah bukti-bukti kita berkomunikasi dengan pelajar. Dan di sini ialah exercise yang dia bagi sebagai tanda kehadiran pelajar ke kelas kita. Alright. Okay, so macam mana nak create ni benda ni? Okay, macam ni saya dah create scheme of work. Macam mana nak create jadi macam ni? Okay, untuk setiap ni adalah kita panggil topics ya. Jadi untuk yang ni kita kena create dekat topik. Ni kita boleh rename Okay, kita boleh buat sebagai topik kita. Dan di dalam ni ialah title. Ni adalah title. Okay, contoh. Okay, contoh. Okay. Okay, contoh untuk attendance group 286B1 ni. Okay, saya nak buat yang baru kan. Baru kita perlu tekan dekat tanda sini. Okay, plus. Okay. Sama ada saya nak buat question, assignment ke question. Okay, kalau saya tak nak bagi assignment, saya buat dekat question dan bentuk ABC pun boleh. So, saya katalah attendance. Dia orang akan jumpa saya balik Friday. Okay, Friday. Berapa hari bulan? 16 April. Okay, 20. Alright, and then answer the question. Answer the question. Okay, so saya sudah answer the question. So okay, topik dia sebab kita ni nak letak bawah attendance. So saya letak topik di situ ialah attendance group apa tadi. So ni adalah group yang ni sebab saya ada 2 group kan. So saya kena pilih betul lah group tu, nanti dia akan masuk tempat lain. Dan kita tekan save. Okay, lepas kita tekan save, okay, kita nak bagi apa? Nak bagi macam mana nak tahu student ni betul ke student ni datang ke kelas kan. So ada beberapa cara lah nak bagi dia exercise. Boleh macam hari tu saya bagi exercise. Kalau saya tak bagi exercise, saya mungkin boleh bagi dia orang jawab short answers dalam sama ada short answers ataupun multiple choice. Kalau nak multiple choice, mungkin kita boleh tulis itu kehadiran je kan. Kita tak nak tengok ni dia hadir ataupun dia klik hadir lah kalau dia hadir. Okay, then okay, dah siap. Okay, dah siap. Okay, saya nak schedule sebab ni Friday. So saya boleh schedule dia punya ni supaya dia keluar pada Friday. Schedule for Friday. Okay, tengok ni schedule for Friday. Okay, kita schedule for Friday 7 April pukul 8 pagi. Okay. Okay, lepas tu kita nak set tadi. Okay, schedule di situ. So kita tekan balik schedule, dia akan schedule lah. Okay. Okay, tadi saya tak set, kita edit semula sebab saya nak set waktu, due date. Kita kena letak due date dalam 16 hari bulan. Saya ambil waktu yang sama juga. Time option pukul berapa kita nak last dia hantar. Okay, macam contohnya saya nak suruh dia hantar last pukul 6.40, pukul 6. So
Saya letaklah 6. Pukul 6. 6 apa tu? 6. Pukul 6 ialah pukul berapa? 12 campur 6, 18. So, kita kena buat pukul 18. Mana nak buat pukul 18? Oh, tak boleh pukul 6 jugalah. Okey, pukul 6. Okey, so kita buatlah pukul 6 dia punya. Pukul 6 Sini kita boleh pilih AM ke. Ni. Pukul 6. Kalau kita tak nak cari tu, kita boleh juga buat pukul 18. Okey. Sini 00. Okey. So dia dah ada di situ. Okey. Okey, so kita pun schedule lah. Okey, so kita schedule. Save changes. Okay, so dia akan hantar kepada okay, kalau kita nak masuk apa-apa boleh kat situ. Okay, so kita dah schedule dia punya ni. Alright. Ni kita delete. Kita nak satu je. Nak tahu dia hadir ke tak hadir kan. Okay, semula kita schedule balik. Kita schedule. Okay. Dan kita tekan schedule lah. Kenapa dia pukul 6 kan. Okay. Must be schedule. Save. Okay, kita save. Bukan save draft, try again to discard. Oh, dia tak boleh pula save draft. Okay. Okay, so tak apa. So kita okay, schedule balik. Dia kena schedule semula. Okay. So tekan okay semua. Kenapa tak boleh schedule ni? Kita save draft je. Okay, kita save draft. Sebab tak boleh schedule, kita save draft. Okay, kemudian baru kita tekan schedule. Alright. Must be scheduled before. Kita apa? Must be scheduled before the due date. Oh, must be scheduled before the due date. Okay, the due date. Oh, 18. So schedule before the due date. So kita schedule awal lagi lah. Okay, 16 hari bulan. Okay. Oh, kita kena schedule awal lagi. Mungkin ni 16 hari bulan hari ni. Tapi kita buatlah pukul 12 malam. Okay. Okay, 24 24:00. Okay. Okay. Tak boleh. Pukul 12 juga. Alright. Okay, so we can schedule. Baru dia boleh. Dia tak boleh schedule lewat kan. Ni sepatutnya dia kena schedule lebih awal. Alright. So dia dah schedule attendance Friday. Nampak tak?
kat kita punya screen. Dah keluar tu, student boleh buka lagi selepas pukul 12 lah baru dia akan keluar. Okay, macam ni saya schedule untuk Monday pukul 8 pagi. Itu pada ni. So dari situ kita boleh tengok lah attendance student ikut group. Okay, then kita boleh yang penting kita kena letak title dengan topik dia dekat mana. Kalau kita nak letak dekat macam dekat weeks 4 ni kita ada banyak kan. So kita letak lah. Contohnya okay, dekat sini saya letak, sini pun sudah ada komen. So saya letak attachment dan bentuk video. So kita letaklah di situ. Okay, alright. Okay, so ni adalah cara macam mana kita nak manage Google Classroom. Dan bila kita buat macam ni, kita boleh nampak kerja kita, portfolio dia pun lebih lengkap sebenarnya. Betul kan? So harap semua dapat membantu. Saya harap semua ini dapat bantu. Okay, mungkin kita tengok bila kita letak timetable, saya letak ada 2 kelas timetable. So saya dah bagi tahu student ni bila waktu kelas mereka. So dia ada kelas pada Wednesday and Friday untuk kelas ni. Okay, untuk kelas yang 6A ni pula dia ada pada Monday and Tuesday. So dia tahu nak masuk kelas dia di mana. Dia boleh check kalau dia lupa kan. So tak ada alasan untuk dia lupa. Kita boleh letak buku, boleh letak notes kat mana. So kita yang buat, kita yang create kita punya kelas ni. Okay, so semoga dapat membantu kawan-kawan semua. Semoga para pesyarah, guru-guru dan pelajar dapat belajar dengan hati yang senang, hati yang lapang. Just stay at home, study dan semoga sentiasa tenang. Kalau ada ilmu-ilmu macam ni, kita dapatlah belajar dengan sepenuh hati.